Kisah pemuda yang sanggup mengorbankan keluarga, rumah, harta kekayaan, dan masa depan demi menyelamatkan iman yang dimiliki oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Ikram daripada semester 6 Diploma. Hari ini saya akan kongsikan sebuah buku yang bertajuk Ashabul Kahfi, yang bermaksud penghuni gua. Buku ini ditulis oleh Sahlawati Abu Bakar dan juga Nur Syuhada Syekh Sa'ad. Buku ini diterbitkan oleh Mazli Irfan Publication dan mempunyai 136 muka surat. Jom kita sama-sama mendengar kisah ringkas Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Ashabul Kahfi adalah sekumpulan nama pemuda yang beriman yang hidup pada zaman Raja Diyaknus. Mereka melarikan diri daripada Raja Diyaknus yang kejam. Raja Diyaknus akan membunuh sesiapa yang tidak mendengar arahannya. Salah satunya memurtadkan seseorang daripada agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS pada ketika itu. Jumlah Ashabul Kahfi tidak diketahui. Ada yang mengatakan 3, 7, 8 termasuk seekor anjing. Namun begitu, terdapat ulama termasuklah di dalam tafsir Hamka mengatakan mereka terdiri daripada 7 orang termasuk seekor anjing, yaitu Maksalmina, Tamlika, Martunus, Bainunus ataupun Nainunus, Sarbunus, Zunuanus, Kashfitatanus, dan seekor anjing yaitu Kitsmir. Demi menjaga keimanan mereka, pemuda-pemuda ini melarikan diri ke kawasan pergunungan yang bernama Nikyus ataupun Naglus. Di situ terdapat sebuah gua yang dipanggil sebagai Wasyid ataupun Kiram. Ketika dalam perjalanan, ada seekor anjing yang mengikuti mereka. Tibalah mereka di gua tersebut dan tanpa disedari, mereka pun tertidur selama 309 tahun. Setelah tersegar daripada tidur, mereka menyangka bahawa mereka tertidur dalam masa sehari sahaja. Mereka berasa lapar dan Tamlika wakil untuk membeli makanan untuk mereka semua. Semasa Tamlika dalam perjalanan, dia berasa hairan dan pelik. Keadaan di situ berubah dan penduduk di situ pun tidak dikenalinya. Kemudian tiba saja di kota itu, Tamlika bertanyakan dengan seorang pembuat roti, siapakah raja tersebut. Raja di negeri itu ialah Abdul Rahman. Tamlika heran dan terus membeli roti menggunakan perak. Namun penduduk kampung mencurigainya. Dia dikatakan memiliki harta karun. Lalu dia dihadapkan di hadapan raja. Di hadapan raja, Tamlika ditanya tentang nama orang yang dikenalinya. Di tempat itu, Tamlika menyebut hampir 1000 orang. Namun raja dan para pendengar langsung tidak mengenalinya. Tamlika menceritakan semua kejadian yang berlaku. Ketika berhadapan dengan Raja Diyaknus, mereka melarikan diri. Maka para pendengar mempercayai Tamlika adalah salah seorang pemuda yang diceritakan oleh Nabi Isa AS. Lalu mereka semua pergi ke gua tersebut. Dan selanjut cerita ini terdapat 2 riwayat yang berbeza. Yang pertama, setibanya di pintu gua, Tamlika masuk ke dalam gua terlebih dahulu. Kemudian, tidak lama setelah itu, kesemua Ashabul Kahfi lenyapkan diri. Riwayat yang kedua, selepas saja rombongan itu pulang daripada gua itu, pemuda-pemuda itu pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajaran daripada kisah Ashabul Kahfi ini, yang pertama, kita kenalah sentiasa menjaga keyakinan iman kita. Yang kedua, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan manusia. Yang ketiga, kita sentiasa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira di mana kita berada. Itu saja setakat ini kisah mengenai Ashabul Kahfi. Sekian, terima kasih.